Alright. Okey. Belakang saya ni ada monitor. Dan untuk saya paparkan sesuatu pada monitor saya simply ambil saya punya kabel. Contohnya saya ada kabel sini, ada pakai HDMI. Saya akan connect wayar HDMI ni kepada sebarang device yang boleh hasilkan output. Contohnya komputer kita punya handphone, ataupun contoh ada kita punya kamera. Okey, nampak belakang tu? Dah ada display kan? Apa yang kamera saya nampak sekarang, dia akan keluar dekat saya punya monitor belakang tu. Jadi benda ni adalah normal. Kita cocok input, masuk dekat kita punya monitor, dia akan keluarkan output kita. Sekarang ni, macam mana saya nak buat jika saya tak nak gunakan wayar ni? Macam mana saya nak still hasilkan output ni keluar dekat sana, tapi saya tak nak gunakan wayar? Jom. Okay, first, kenapa kita nak connect kita punya device ni pada kita punya monitor tanpa guna wayar? Ada beberapa sebab ataupun situasi yang membuatkan kita perlukan sebuah sistem tanpa memerlukan wayar. Contohnya, andai kata kita buat video ni bersama tim. Contohnya cameraman pegang kamera tengah nak shoot video kan. Masa dia pegang kamera ni, dia seorang boleh nampak apa yang dia rakam. Jadi kalau kita macam tengah shoot iklan ke, kita tengah shoot drama pendek ke, short film kita buat kan, biasanya kalau boleh director tu dia nak tengok apa yang cameraman ni tengah rakam. Adakah betul angle dia, macam mana rupa dalam kamera tu. Sebabnya orang yang boleh tengok dekat kamera ni biasanya cameraman saja. Orang kalau tak, orang susah nak mengintai-intai kat belah-belah sini kan, susah. Kalau kita buat video iklan, kadang klien kita nak tengok proses rakaman video kita. Kalau kita guna wayar cocok kat kamera ni, sambil tu kita rakam video, susah. Sebab wayar ni bergerak-gerak, nanti connection je kejap lost, kejap ada, kejap lost. Lepas tu pula menyusahkan cameraman nak dapatkan angle yang baik kan. Susah, tak praktikal kalau guna wayar. Ada point lagi, contohnya kalau kita buat presentation, kita set up TV sana, kita tak set up TV sini, ada screen kan, kira screen lah, TV output display kita set up. Jadi susah kalau kita nak connect, kalau benda tu jauh. Kalau connect pun kena guna wayar SDI, HDMI tu boleh panjang-panjang. Kena guna SDI kalau nak buat wayar panjang, nak ada converter, jadi leceh. Dengan takut kena jaga, takut orang tersepak-sepak kita punya wayar kan, kita nak buat display jauh. Jadi mungkin kita tak nak gunakan wayar, kita nak gunakan wireless. Cara solution yang kita boleh gunakan adalah benda ini. Ini dia. Ini adalah wireless transmission system, tapi untuk video lah, sebab dia ada HDMI dengan SDI. Kalau bab transmission, kita akan ada dua benda. Satu, transmitter, penghantar. Nampak ni, kita ada transmitter. Dan satu lagi adalah receiver, penerima. Satu hantar signal, satu terima signal. Okay, saya connect dulu dia punya antena dia ni. Okay, dia bagi lebih untuk backup kalau hilang kat sana. Okay, saya ada NP bateri kat sini. Saya boleh cucuk je dekat belakang ni, sebagai sumber tenaga. Ataupun kita ada beberapa solution tenaga lain. Contohnya kita ada USB Type-C punya, kita boleh pakai power bank kita. USB Type-C boleh. Kita boleh pakai DC input 6 hingga 16 volt dia boleh terima. So maksudnya dalam ni dah ada converter dah. Kira banyak range dia punya input dia. Okay, saya cocok dulu ni. Satu dah settle, satu lagi saya cocok juga. Okay, dua-dua dah ada bateri. Kemudian saya turn on dua-dua ni. Ada switch on kat sini. Saya on satu, tak lock. On satu lagi. Okay, depan dia dah ada display. Okay, transmitter dia channel 5. Saya pun akan pilih ini supaya jadi channel 5. Dah ada channel 5. Okay, channel 5, channel 5. So bila ada dua-dua ni adalah channel yang sama, apa yang saya akan connect pada transmitter ni akan diterima oleh receiver. Satu ni receiver. Receiver kita akan connect pada kita punya monitor ataupun screen ataupun sebarang yang akan memaparkan kita punya output. Contoh dalam case ni adalah saya punya monitor belakang ni. Saya connect dekat dia punya HDMI punya slot. Okay, settle. Letak je tepi sini. Beres, itu satu. Sekarang saya punya transmitter. Transmitter tujuan dia untuk menghantar. Jadi output daripada kita punya device ni akan letak kat sini. Ini contoh saya ada kamera saya sini. Kita akan ada, biasanya ada shoe mount kat sini. Kita boleh connect saja shoe mount dia kat sini. Ni skru sini. Saya ketatkan. Okay, tak lari dah. Saya ada kabel HDMI sini. Saya ada pendek punya. Kalau korang punya mini HDMI, korang kena pandai-pandai lah ambil yang mini HDMI punya. Lepas tu simply connect sahaja. Ok, HDMI output pergi connect pada kat sini punya transmitter kita punya HDMI input.
Alright, okay. Saya dah record kali kedua. Tadi saya lupa nak tekan record tadi. Okay, nampak sekarang? Hanya menggunakan wireless, tak ada wayar Memang ni tak ada wayar connect apa-apa. Tu saya punya skrin kat belakang tu, monitor. Ini tangan saya, nampak? Nampak tu. Kualiti dia agak cun, tak teruk sangat kualiti dia. Tapi kualiti yang dah wireless ni, kita jangan record kat sana. Jangan kita pergi output, pergi ke kita punya receiver sana. Lepas tu kat receiver tu kita letak kita punya recorder ke apa, record video kat situ, tak best. Video dia tak cantik. Kalau nak record, better record direct kat kita punya kamera. Ini hanya guna sebagai monitor, untuk panduan je, untuk tengok je. Tapi kalau kita nak connect pada komputer, tak ada masalah. Dia punya delay bagi saya agak okey, tak teruk sangat delay dia. Okey, tak ada masalah. Sekarang saya nak test delay dekat saya punya laptop. Sebabnya kalau kita punya kamera biasanya output memang ada delay sikit. Laptop biasanya output HDMI dia akan direct. Saya nak tengok boleh tak saya gunakan direct kat laptop. Okey, HDMI. Dan kita connect pada kita punya transmitter. Okey, saya bawa ke belakang tu, nampak tu dah ada display kan. Andai kata saya buka YouTube, delay dia bagi saya dalam 0.2 saat macam tu, ataupun 0.1 saat. Dia bukan sampai 1 saat, dia bukan setengah saat. Dia dalam 0.1 saat. Delay dia okey. Okey, sekejap saya tutup dah, saya cabut balik. Okey, kesimpulan dia korang nampak, dia boleh gantikan wayar kita. Delay sedikit tu ada kekurangan dia lah, tapi tak ada masalah. Untuk kalau kita gunakan sekadar untuk monitor, ataupun kita nak jadikan views tambahan. Contohnya kalau kita buat event ke apa kan nak guna wayar connect antara TV ni dengan TV ni. Kalau kita nak ada dua projektor, satu projektor direct kat komputer kita, satu lagi projektor kita nak pergi jauh sana, nak bagi contohnya orang kat luar dewan, bagi nampak apa yang berlaku dalam dewan. Kalau nak guna wayar kan leceh, kita boleh gunakan wireless. Kalau ikutkan dia punya description ni, dia boleh cover sampai 400 kaki tak silap saya. Dia boleh cover Full HD 60fps. Dia punya input kita boleh gunakan HDMI ataupun kita boleh gunakan SDI. Ini daripada Holy Land, model 400 Mas 400S Pro. Untuk harga dia memang agak premium sikit, dalam 2,300, tapi sebab dia ni barang profesional, memang full metal body dia. Kalau terjatuh memang confident. Tambah lagi kita boleh cocok guna power bank untuk hidupkan dia. Biasa lain tak ada. Kalau YouTuber biasa memang tak disarankan lah, tak ada guna mana pun. Tapi kalau kita serius, mungkin kita nak buat iklan untuk klien, benda-benda macam ni akan bantu kita. Kita nak buat presentation yang guna multi screen dengan jarak jauh-jauh, kita punya display output kita akan boleh guna benda ni juga. Kalau kita perlukan benda ni, sangat baloi. Sebab apa saya kata baloi? Contohnya kita buat iklan lah, kita nak record iklan TV ke apa. Dengan adanya benda ni, klien kita boleh tengok apa yang kita tengah shoot. Bila kita boleh buat klien kita tengok apa yang kita tengah shoot, kita punya setup tu nampak proper. Bila nampak proper macam tu, memudahkan klien kita, memudahkan urusan kita. Kita boleh cepatkan kita punya proses rakaman, dan juga kita boleh charge klien kita mahal sikit. Sebab klien kita akan nampak macam, oh ini proper ni, dia akan charge mahal sikit. Kita boleh charge mahal sikit. Dia boleh terima lah, validate lah kita punya harga tu, selain daripada memudahkan kita punya proses rakaman. Dan kalau kita buat broadcast ke, kita nak buat event kan, nak ada banyak output, benda ni akan sangat-sangat membantu. Leceh kalau kat bawah-bawah ni kita duk banyak kabel-kabel, sangat-sangat leceh. Okay, saya harap video saya ni bermanfaat. Mungkin korang tak guna, tapi korang tahu. Andai kata korang jumpa orang yang perlukan benda ni, tapi dia tak tahu wujudnya benda ni, korang boleh roger kat diorang lah, boleh inform diorang maklumat ni. So itu sajalah. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Itu saja, saya Wan Syafiq. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Nak juga.